بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. المحترم سيدي الأستاذ المدير الأستاذ عمر، والمحترم الأستاذ مؤمن، والباقي من كل الأساتذة في أمامنا، والأيضا لا أنسى إلى الأستاذ الطلاب. أستاذ جمال موجود هذا؟ أستاذ جمال مش موجود، نعم. أيضا والشيخ شكري، وأيضا كل أساتذة وكل طالب والطالبة في أمامنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بالخير. وكيف حالكم جميعا؟ نسيت. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله نحن بالخير. كيف حالكم جميعا؟ أيوة. وإن شاء الله في اليوم أنا أريد أتكلم عن الكلام مهم جدا. InsyaAllah pada hari ini saya diberikan peluang untuk memberikan sedikit ucapan tazkirah ringkas, yang mana saya tidaklah layak untuk memberikan tazkirah kerana nak dibandingkan saya dengan para asatizah jauh. Saya tidaklah seperti Ustaz Mukmin, hamalatul Quran. Saya tidak seperti Ustaz Dollah, saya tidak seperti Ustaz Rizka, Ustaz Sari dan semua ustazah yang ada. Saya hanya manusia yang tidak ada ilmu, hanya sedikit saja daripada saya yang mungkin saya hari ini boleh mengkongsikan kepada anda apa yang saya ada, insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan kita punya tazkirah dengan soalan. Hari ini hari apa? Isnin. Berbetulan hari ini hari Isnin, bulan apa? Okey, izan turidu tastakhdimu asyhrum minal Islam. Kalau kita nak gunakan bulan Islam, bulan ni bulan apa? Ramadan? Bulan ni bulan apa? Syawal. Bulan ni bulan Rabiul Awal. Selepas Rabiul Awal apa? Rabiul Akhir. Tahun berapa kita tahun ni? 1444 Hijrah. Kalau kita ikut Masihi pula, berapa tahun ni? Berapa? 10 hari bulan 10 Oktober tahun 2000 Alfain Isnata wa Ashrun. Alfain Isna wa Ashrun 2022. Alfain apa? Alfain ni 2000 Tak ada marker pula. Okey. Alfain ni 2000. Tak ada betul tak ada. Okey. Alfain 2000, alaf 1000, alfain 2000. Kalau nak sebut 3, 4, 5, contoh 5000, kita sebut khamsa alaf. Kalau 1000 alaf, kalau 2000 alfain. Dapat tak? Okey. Tahun 2000 yang kita sebut Oktober, November, bla 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 tu adalah tahun yang bersandarkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Manakala kita sendiri yang ada bulan Islam, ada Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai habis, itu disandarkan kepada bulan-bulan Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab sebelum itu tidak ada kalender hijrah. Selepas daripada Nabi wafat, selepas daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, baru ada benda tu. Baru ada diterbitkan kalender hijrah. Okey. InsyaAllah kita hari ini nak ceritakan tentang sesuatu yang penting berdasarkan apa yang kita sedang hadapi pada hari ini, iaitu bulan Maulid Nabi SAW. Nabi lahir pada hari Isnin. Subuh yang indah 12 Rabiul Awal. Tak cerah,
Yang cerah lah. 20 April lahirlah Zuriat. Tak tahu. Jangan tak tahu. Kena tahu lah. Menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, banyak dah penceramah menceritakan tentang hidupnya, menceritakan tentang bagaimana dia berjuang dan bagaimana dia menamatkan dia punya career sebagai Nabi dan akhirnya dia wafat. Banyak sangat. Tapi hari ini kita nak spesifik sikit. Bagaimana untuk kita mencintai Rasulullah SAW. Sebelum kita meneruskan kita punya program pada hari ini, kita punya tazkirah pada hari ini, saya nak tanya adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, ada makcik tadi? Okey. Yang ada kat depan saya ni. Yang pertama saya nak tanya, macam mana untuk kita menzahirkan cinta kita kepada orang lain? Macam mana kita nak zahirkan? Macam mana? Siapa nama? Ahmad Cakap. Kita nak cakap, kita kena cakap pada dia yang kita mencintai dia. Betul lah? Betul. Apabila kita mencintai, contohlah satu orang mencintai satu orang lain. Katalah satu orang yang bernama Ahmad, dia suka sangat dengan seorang yang bernama Nashrin. Contoh. Ini bukan Ahmad sini, ini Ahmad Afrika no. Afrika. Nashrin bukan Nashrin, ni Nashrin London. Okey. Jangan perasan nama Ahmad tu seorang aja. Tak. Nabi Muhammad SAW pun disebut sebagai Ahmad. Okey? Katakanlah seorang yang bernama Ahmad dia suka kepada Nashrin. Tak boleh sebut banyak kali Okey. Jadi, apa yang dia lakukan? Mungkin dia akan, bila Nashrin lalu dia akan tengok, Masya Allah, Subhanallah. Inilah bakal zaujah ana. Contohnya gitu kan. Lepas tu apa? Dia akan pasang niat, aku nak jadikan dia ni bakal isteri aku. Lepas tu dia berazam, lepas tu dia terbayang-bayang. Lepas tu nanti dah habis sekolah, dia mungkin dah kerja, dia mungkin pergi jumpa dekat orang tua dia. Pakcik, saya minat nak pakcik daripada zaman sekolah dulu pakcik. Saya berkenan sangat dah ni, saya nak masuk Meminang. Itu namanya kita menzahirkan kita rasa suka. Tanpa syulit. Syuka. So dengan rasa suka tersebut, apa perasaan orang yang disukai itu? Dia akan rasa menyampah. Dia akan rasa dihargai, dia akan rasa kan? Walaupun mungkin dia rasa engkau tak cukup baik untuk aku, contohnya macam tu kan. Tapi dia akan rasa sekian dan sekian, dia akan rasa kebaikan-kebaikan tersebut. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Apabila kita mencintai beliau, apabila kita ingin mencintai baginda, sosok tubuh yang tidak ada depan mata kita, macam mana? Ada guideline dia. Kalau depan orang dengan orang, kita punya cara untuk berjumpa secara fizikal. Macam mana dengan Nabi? Ada caranya. Tapi sebelum kita teruskan, saya suka untuk menerangkan, kalau kita ini memang betul-betul, dia memang betul, setiap manusia dia ada perasaan. Siapa kat sini tak ada perasaan? Angkat tangan. Tak ada perasaan? Awak tak ada perasaan? Ni siapa? Jannah? Bukan, ingat ni Jannah. Semua orang ada perasaan. Ada perasaan suka, ada perasaan sayang, ada perasaan benci. Betul tak? Jadi perasaan itu adalah normal. Tapi macam mana untuk mengawal perasaan tersebut? Macam mana untuk mengawal satu-satu emosi tersebut supaya dia bertepatan dengan syariat Islam? Macam mana? Kenalah ikut kepada landasan yang telah Allah tetapkan. Contoh kita cakap tadi, Ahmad sukakan Nashrin. Tak bolehlah Ahmad tu bila Nashrin lalu je dia tengok. Tak bolehlah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullil mu'minin yaghuddu absarihim. Betul? Betul Ustaz? Apa? Wa yahfuzu furujahum. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Selepas daripada tu Allah sebut juga kepada perempuan, jaga Allah sebut, katakan kepada orang-orang yang beriman yang lelaki. Allah juga sebut kepada orang perempuan, katakanlah kepada orang yang beriman yang perempuan, tundukkan pandangan. Allah kata, tundukkan pandangan daripada apa? Daripada memandang yang haram. Kalau tak ada pasal kita dengan perempuan tu, kita tengok
Tak ada pasal. Rukuknya berdosa tuan-tuan Tak ada pasal. Tengok. Apatah lagi kalau kita tengok, oi, cantiknya dia, mulusnya pipinya, besarnya badannya. Dia berdosa besar. Sebab dia memandang dengan syahwat. Sedangkan Allah sebut dalam ayat Quran yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Tengok, minta maaf, suara saya tak berapa nak ada hari ni. Tapi dah lebih baik daripada yang semalam. Yang geng-geng menengah rendah tahulah. Yang sebelum ni lagi best suara saya kan. Bila saya nyanyi fa'ala tu kan. Okay. So apa benda semua tu, itu yang dipanggil sebagai guideline. Islam bukan agama yang mengongkong. Islam adalah agama yang mengatur. Islam adalah agama yang mengatur. Awak ni kalau masuk sekolah, tak ada mudir, Ustaz Umar tak ada. Lepas tu tak ada asatizah. Masuk je, belajar Quran. Lepas tu nak hantar kat siapa tak tahu entah. Lepas tu, jadi apa agak-agaknya? Jadi kerbau. Tak ada. Macam kerbau, kalau tak ditusuk dengan apa? Hidung dia tu, dengan lubang hidung tak ditusuk, tak ada orang yang bawa, dia pergi mana? Dia pergi mana-mana dia suka, betul tak? Tak ada guideline. Macam kita semua. Macam masuk sini. Kalau Ustaz Omar tak ada, siapa nak cakap macam ni? Siapa nak buat jual jadual macam ni? Sebab tu dalam Islam ada guideline. Apa guideline dalam Islam? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah tu apa? Sunnah tu apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Sunnah tu apa? Hadis. Perkara yang berkaitan dengan Nabi, sama ada daripada bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Itu adalah guideline yang diberikan kepada kita sebagai orang Islam. Kalau kita rasa kita bukan orang Islam, jangan duduk sini. Pergi join orang musyrikin, pergi join orang munafikin, pergi join orang. Sebab kita orang Islam lah kita ada di sini. Tapi bila kita orang Islam, kita kena ikut guideline, aturan yang telah Islam tetapkan. Bukan Islam mengongkong, kau tak boleh kau suka sama dia, kau suka tak boleh Tak, Islam berikan. Tapi ada tata caranya, menjaga ikhtilat. Tak boleh pandang kalau ada tujuan. Tak boleh jumpa dengan kecuali dengan mahram. Kalau kita suka satu orang perempuan tersebut, ataupun perempuan suka kepada satu orang lelaki tersebut, boleh berpandangan dengan syarat dia ada niat untuk berkahwin. Satu sahabat Nabi Muhammad SAW datang berjumpa Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasul, aku nak berkahwin. Nabi kata, engkau dah tengok belum perempuan tu? Sahabat tu kata apa? Aku belum tengok. Lepas tu Nabi kata apa? Kau pergi tengok perempuan tu. Maksudnya apa? Sunat kita tengok orang perempuan yang kita nak jadikan dia bakal isteri kita. Sunat tengok tu, kita tengok, lawa boleh tahan, alhamdulillah, isteri aku bakal. Bukannya tengok balik-balik, bukannya tengok atas bawah, tahu-tahu basah. Hujan, tak sedar. Turunnya hujan, basah hujan. Bukan macam itu caranya. Nabi dah ajar dengan guideline-guideline yang telah diberikan. Sama juga macam chat, sama juga macam call, ada batas-batasannya. Itu yang dipanggil sebagai pandai pun, ikhtilat. Jadi semua ini diaturkan oleh agama. Siapa yang aturkan? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Jibril. Jibril turunkan kepada Ustaz Umar. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan. Kita semua tak dapat wahyu, tuan-tuan, adik-adik. Kita semua tak dapat wahyu. Siapa yang dapat wahyu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasul dapat wahyu, dia adalah the best cikgu yang kita kena ikut. So Nabi kata macam ni, Nabi kata macam tu, macam itu. Jadi sekali lagi, Islam bukan mengongkong, tapi Islam mengatur supaya tidak terjadi benda-benda yang di luar jangkaan, dan supaya kita dapat membezakan agama kita dengan agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin.
Bagi kamu agama kamu dan bagi kita agama kita, agama Islam. Sebab kita tak boleh ada yang tak sama. Kita kena ada yang lain. Kita kena ada lain. Kita tak boleh sama. Minta maaf, salah cakap. Kita tak boleh ada yang, oh ni orang musyrik buat, orang kafir buat, kita sama buat. Kita kena ada lain. Nabi sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai, terima kasih Ustaz Iqbal. Siapa yang Ustaz Iqbal bukan? Okey. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah daripada golongan tersebut. Kita pun pakai Santa Claus punya ni. Itu pun pakai baju merah. Ho ho ho, perut besar. Kan? Yang pertama sudah lari dari sudut fiqahnya. Nabi tak pernah ada buat Santa Claus punya hari jadi. Yang keduanya, akidah pun dah terpesong jauh sebab kita tak mengakui Santa Claus, Nabi Isa AS adalah sebagai anak kepada Tuhan. Sebab tu kita kena ada perbezaan. Perbezaan tu kita nak dapat daripada mana? Dapat daripada syariat. Syariat tu kita nak dapat daripada mana? Daripada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar. Daripada mana kita nak belajar? Daripada ustaz. Boleh ulang? Okey. Balik pada kita punya cerita hari ini. Bagaimana untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terlalu banyak cara untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulama menyusun kaedah bagaimana untuk menjalankan kita punya praktikal cinta kepada Nabi. Kita punya cara untuk buat cinta kepada Nabi tu ulama telah menyusun. Terlalu banyak. Kalau perasan, ada seorang sahabat yang bernama Khabbab. Bukan kebab. Khabbab radhiyallahu anhu. Siapa Khabbab? Kenal tak Khabbab? Khabbab, dia punya nak mempertahankan Islam sampai dia punya tuan dia, orang dulu-dulu kan, kalau zaman Nabi banyak yang jadi Islam ni orang yang hamba kan. Betul tak? Siapa hamba contoh? Okey, selain daripada Khabbab, siapa contoh hamba? Bilal bin Rabah, bukan Rebah, Rabah. Siapa lagi? Sumayyah. Mereka-mereka ini mempertahankan Nabi sehingga sanggup memberikan pengorbanan jiwa mereka. Apa orang panggil? Sacrifice. Betul tak? Betul. Sacrifice. Khabbab, dia ditarik daripada awal sehingga habis di atas bara api sehingga habis belakang dia. Tapi hidup. Sampai dia jumpa Nabi, sampai dia bebas pun dia hidup. Sampai Islam menang pun dia hidup. Sumayyah tak sempat nak tengok Islam menang, tak sempat pun nak ikut hijrah. Macam mana dia mempertahankan Rasul sehingga dia disula daripada belakang tembus ke atas. Kan? Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang memberikan kita inspirasi bagaimana mereka ini sungguh kuat untuk berjuang mempertahankan Nabi. Mari kita tengok macam mana untuk mempertahankan Nabi dan macam mana untuk mencintai Nabi. Yang pertama, kita hendaklah mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Ahzab. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yata'illah, siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan rasulnya. Siapa rasul? Nabi Isa. Nabi Muhammad lah. Sebab kita adalah umat Nabi. Okey? Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, Allah kata faqad faza fawzan azima. Maka dia telah mendapat kemenangan yang besar ataupun sebaik-baik kemenangan. Sebaik-baik kemenangan tu apa? Apa dia sebaik-baik kemenangan? Kemenangan yang hakiki ni apa? Apa dia? Syurga tu dia bolehlah terima jawapan, tapi ada satu lagi. Sebab nak masuk syurga dia ada kena satu. Apa benda? Mardatillah. Betul, redha Allah Subhanahu wa taala. So Allah janji siapa yang taat Allah, siapa yang taat Rasul, Allah akan bagi kemenangan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Lah. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, zaman sekarang kalau kita keluar daripada tahfiz ni, kita pergi jumpa dengan orang-orang lain, contohlah sepupu kita kan.
Mereka ada beza tak dengan kita? Ada kan? Beza yang pertama sebab mereka bukan tahfiz, kita tahfiz. Betul tak? Beza yang kedua ada tak? Ada tak? Oh, kita solat, dia orang tak berapa nak solat. Lain? Ada tak? Ada tak? Tolong adakan. Tolong adakan. Beza yang lain contohnya, jaga mulut, jaga pandangan, dengar, jaga telinga, jaga mulut daripada yang berkata-kata yang haram. Allah sebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, wailul lil mutaffifin. Lepas tu? Pandai. Ada satu lagi ayat Allah sebut, wailul likulli humazatil lumazah. Lepas tu? Apa maksud dia? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka yang menista dan berdusta dan mengeji. Tegang Allah sebut. So kalau kita sedap mulut nak keji orang, sedap mulut nak berdusta, nak menipu, nak mengumpat, Allah sebut wailun, celaka. Celaka ni kat mana tuan-tuan? Celaka ni dapat apa? Dapat manisian? Dapat makanan ke? Dapat nikmat ke? Dapat Dora Danish? Tak. Dapat azab. Dapat azab, betul. Siapa Ustaz Kopiah Putih ni, lupa dah nama. Ustaz Haziq. Terima kasih. Celaka adalah azab. Menang adalah nikmat. Azab dekat mana? Dekat dapur ke? Tak, dapur tak cukup azab. Azab dekat neraka lah tuan-tuan. Sebelum neraka kita akan jumpa mahsyar. Sebelum mahsyar kita dibangkitkan, kita akan jumpa kubur. Dalam kubur tu kita dah tahu macam mana kita ni berada, di mana kita akan diberikan tempat di mana dan sebagainya. Sebab itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul boleh memberikan kita 1001 kemenangan. Di antara kemenangan yang terbesar sebelum kita masuk ke dalam syurga apa dia? Semasa kita ke akhirat. Dah mati, dah dibangkitkan, lepas tu kita dekat akhirat. Apa dia kemenangan yang besar? Mendapat syafaat. Syafaat Rasulullah SAW. Okey? Jadi yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Tadi berjaga mulut. Jaga mata daripada melihat yang haram. Tadi kita dah sebut. Contoh yang paling simple. Ustaz, saya tak ada awet, Ustaz. Saya tahu tak ada awet. Tengok muka lah, pandai cermin. Contoh kan? Ustaz, saya handsome, saya putih, saya pakai cermin mata. Tak ada kena-mengena dengan hidup dia mati. Lepas tu, saya tinggi. Tapi saya tak ada awet, Ustaz. Saya tak couple. Saya cuma pasang niat saja. Lepas tu, tapi saya rajin lah tengok video-video TikTok apa semua. Oh, tengoklah, tak ada masalah lah. Apa awak tengok? Cuba buka sikit. Oh, kadang bikin aku kesal. Allahu Akbar. Dalam banyak video tak ada video lain dia nak tengok. Dia nak tengok yang tu. Lepas tu apa? Gedek kan? Tahu tak? Tahu tu. Ganggu. Sedangkan kita diarahkan Allah untuk menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita. Tengok TikTok tak salah lah. Tengok movie tak salah lah. Yang penting, kalau ada scroll kat kita punya media, tiba-tiba benda-benda yang tidak ada, yang tidak ikut syariat, yang buka aurat, yang buat dosa-dosa, kenapa kita harus tengok? Faham tak? Adik-adik, kakak-kakak. Nak tengok cerita, tak ada masalah. Nak tengok media sosial, tak ada masalah. Tapi, jaga pandangan. Ini di antara salah satu daripada mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jaga telinga. Contohnya apa? Dengar lagu daripada lagu-lagu yang elok. Ni dengar lagu tung deng neng. Apa? Koplo, orang Jawa apa? Gelap. Saya orang Bugis, Ustaz. Saya tak tahu bahasa Jawa, tapi saya dengar seronok pula. Janganlah. Yang seronok tu yang kadang-kadang tak baik. Allah sebut dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang sebut syar tu betul selepas dia.
Wa asa an sebelum ni, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kamu ni suka tapi tak baik untuk kamu, dan ada benda yang kamu tak suka dia baik untuk kamu. Okey. Jadi telinga nak dengar lagu tak ada masalah, tapi dengarlah lagu-lagu yang mendidik jiwa. Saya bagi, kalau ada pensel tulis, kalau tak ada hafal terus. Yang pertama, nak dengar lagu ni, dengarlah lagu yang mengingati Allah. Ustaz, takkan nak dengar Raihan, takkan nak dengar Rabbani. Aduh, lapuklah lapuk. Kan ada banyak muzik-muzik Islamik yang moden. Kita ada Mahir Zin, kita ada Humud Al-Khudr. La nahtajul mala. Betul? Tak tahu. Kan tak? Ustaz, tak pandailah orang bahasa-bahasa Arab ni. Kita kan ada orang Melayu punya tarbiyah sentap. Buka kat YouTube tu tulis tarbiyah sentap. Berapa banyak lagu-lagu nasyid yang dia buat. Moden-moden belaka. Yang pertama syaratnya adalah dengar lagu yang mana kita dengar, kita akan ingat kepada Allah. Syarat yang kedua adalah apabila kita mendengar lagu, dengarlah lagu yang tidak menjurus kepada maksiat. Lirik-lirik yang maksiat. Ku cintamu, tiada yang lain selain daripadamu yang ku cinta. Ku tunggumu di pintu syurga. Betul lah tu. Tiba-tiba ku melayang menuju lapisan alam. Ustaz, lirik dia tak apa-apa. Tak adalah yang maksiat, Ustaz. Tak adalah teruk-teruk. Walaupun tak ada ingat Allah, tapi tak adalah maksiat. Okey. Awak dengar apa? Saya dengar remix je, Ustaz, yang teng. Yang ada dandut-dandut tu, Ustaz. Dia muzik je, bukan ada lagu, bukan ada lirik pun. Awak cuba buka YouTube, awak tulis tajuk yang ada kat situ dekat dalam YouTube, awak tengok video klip dia. Kalau lagu-lagu remix yang datang daripada Indon, awak tengok video klip dia. Awak tak payah tengoklah awak. Awak tengok video klip dia. Awak tengok nanti menjuluk mata. So tak payah tengoklah. Kalau tak tengok, bukan saya tak suruh, saya suruh banat je. Awak tengok, awak akan nampak makhluk-makhluk yang mungkin kurang cerdik, tak cukup benang, bergelik-gelik. Oi, gelak Iqbal Boleh saya tengok yang mana? Awak akan nampak muzik-muzik itu dipelopori oleh orang-orang yang tidak ada sentimen agama langsung dalam hati dan kehidupan dia. Malah dia mempromosikan sebahagian besar kelucahan dekat dalam video-video mereka. Dari sudut pakaian mereka, dari sudut tarian mereka, dari sudut pinggul-pinggul mereka, gelak. Mereka menonjolkan aksi-aksi yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang Islam seperti kita. Sebab kita mukmin. Maka itu syarat yang kedua. Okey? Senang ke mudah? Senang ke mudah? Susah. Saya tak cakap senang, saya tak cakap mudah. Saya cakap susah. Saya bercakap untuk diri saya sendiri juga. Bukan senang, susah. Sebab itulah ada pepatah Arab mengatakan, bukan pepatah Arab. Kata sahabat, syurga dunia ini penjara bagi orang mukmin dan akhirat itu syurga bagi orang kafir. Kita duduk di atas dunia yang mana kita sebenarnya dipenjarai. Tapi bukannya dikongkong. Kita tidak dikongkong. Kita dipenjarai oleh maksiat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang Allah kata tak boleh, no. Mana yang Allah kata boleh. Mana yang kata harus ikut pada para ulama dah tetapkan ini boleh, ini tak boleh. Ada ijtihad yang kata okey gini. Sebab tu kita ada mazhab. Kita bermazhab sebagai mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bukan geng-geng yang tak ada mazhab tu. Oh, saya tak ikut sangatlah Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni dah ambil hadis yang dhaif lah. Awak siapa nak bagi Imam Syafi'i? Tu geng-geng tahu saya tak sebut. Ada rakam ni. Okey. Seterusnya, jika kita dah mentaati perintah Allah, mentaati Rasulullah, apa benda lagi yang untuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah? Iaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Riwayat Ibnu Majah dalam satu hadis yang diberikan, yang pada berbunyi, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu al-ajri man amila biha la tanqusu min ujurihim syai'a. Nabi kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man ahya sunnatan, siapa yang hidupkan sunnah aku, min sunnati, daripada banyak sunnah aku. Sunnah Nabi dia satu ke banyak? Banyak kan? Di antara banyak-banyak sunnah Nabi, ada tak yang kita tak boleh ikut? Ada. Tu ustaz yang ujung sekali, muka macam pemain bola tu. Apa? Dia cakap betul tak tu? Tak boleh kahwin lebih daripada 4. Nabi kahwin lebih daripada 4 ke kurang daripada 4? Lebih. Nabi punya poligami memang superb lah. Jangan ikut. Okey. Tapi sunnah itu sunnah yang kita tak boleh nak tiru. Ke boleh kahwin lebih daripada 4? Tak boleh. Sunnah tu adalah sunnah yang tak boleh tak tiru. Tapi yang bolehnya apa? Sangat banyak. Di antaranya adalah kahwin 4 atau kurang. Okey? Dalam banyak-banyak sunnah yang kita lakukan di sini, kalau kita lakukan satu sunnah, lepas tu Nabi kata lagi, fa'amila bihan nas, maka orang lain ikut. Orang lain ikut. Kana lahu mislu ajrin man amila biha. Dia dapat pahala macam mana orang tu buat. Wala yankus, dan tidak akan berkurangan pun orang yang ikut tu punya pahala. Faham tak? Contoh saya macam ni lah. Saya bagi contoh analogi mudah lah. Katalah saya keluar kejap lagi kan daripada pintu nak balik, Ahmad datang jumpa saya. Dia dah tunggu kat depan pintu tu. Ahmad tunggu depan pintu. Ustaz, saya nak salam ni. Ya. Hati-hati jalan Ustaz kan. Tiba-tiba ada kertas saya tengok. RM100. Ni hadiah. Alhamdulillah, terima kasih Ahmad, terima kasih. Saya pun ambil lah masuk poket. Hadiah. Lepas tu imam tengok dari jauh. Dia bagi apa tu? Hadiah tak boleh jadi ni. Ahmad pergi pun imam datang. Ustaz. Tadi Ahmad bagi berapa? Tak payahlah. Ahmad bagi banyak tu, alhamdulillah. Bagi berapa Ustaz? 100, alhamdulillah. Saya nak bagi 200. Ustaz ambil 200. Saya pun alhamdulillah, terima kasih imam. Masuk dalam ni. Lepas tu imam pun pergi. Pahala memberikan hadiah, sebab bagi hadiah ni sunnah. Pahala memberikan hadiah yang Ahmad buat tu dapat kepada yang imam buat tu dapat kepada Ahmad. Tapi pahala ada tak pada imam? Ada. Sikit pun tak kurang. Contoh yang lain. Kita masuk waktu pukul 10:30 habis. Kita sebelum masuk sini kita pergi surau dulu, sembahyang duha. Mana siapa contoh macam siapa yang kecil ni? Saya lupa nama dia. Yang kecil. Putih. Okey, contohlah Putih pergi sembahyang duha kan. Tiba-tiba abang-abang yang besar-besar tu, mana Putih aku nak pukul dia ni, tak suka, tak puas hati kan. Masuk dekat dalam surau, solat duha. Jomlah kita sebelum pukul dia baliklah solat duha bersama-sama. Solat duha. Dapat pahala ni, ramai-ramai buat solat duha ni dapat pahala dekat Putih ni. Tanpa mengurangkan sedikit pun pahala beliau yang solat selepas tadi. Ada tak sunnah-sunnah yang kita boleh ikut tapi kita tak mampu nak ikut lagi? Ada tak? Rambut. Okey, sunnah rambut tu macam mana? Panjangkan rambut. Panjangkan rambut sampai ke bahu. Ada lain. Dia bukan kita tak boleh nak ikut sebab kita tak dilarang bukan. Maksud saya yang tak boleh sebab environment kita. Contoh lain? Contoh yang lain, seorang yang berumur 17 tahun, 18 tahun, 17. Dia nak masuk sini nak sekolah. Tak boleh sebab rupanya dia dah ada isteri. So sekolah tak menerima lah suami isteri duduk dalam sekolah untuk belajar. Contohnya macam tu. Sedangkan berkahwinan tu sunnah. Faham tak? Sebab tu banyak orang, banyak guru dia akan cakap, kau belajar dulu, nanti dah habis kau kerja. Lepas kau kerja, kau kahwinlah. Sebab itu memang environment kita. Tapi kalau memilih untuk berkahwin, silakan. Tak ada masalah. Itu juga sunnah.
Belajar juga sunnah, kahwin juga sunnah. Belajar juga wajib, kahwin juga sunnah. Kahwin boleh jadi wajib tak? Kahwin boleh jadi wajib tak? Saya nak tanya, kahwin boleh jadi wajib tak? Contoh macam ni. Contohnya, kalau dia nampak Banat, menggeletar. Kalau dia nampak Nasrin, dia punya jantung macam gini. Macam gini. Dia dah buat dah macam-macam, dah pergi berubat apa semua, tak boleh dah. Memang macam tu lah. Ubat dia satu je, kahwin. Sebab tu dia jadi wajib. Kita dalam kehidupan kita ada 5 hukum taklifi. Ada sunat, ada wajib, ada harus, ada haram, makruh. Tu yang dipanggil sebagai sunat taklifiyah. Hujan Hujan doa dia macam mana? Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi kita dah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah menunjukkan rasa cinta kepada Nabi dengan mengamalkan sunnahnya. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita bila dah amal, kita kena mempertahankan. Kalau orang tu suka dekat satu orang lain, dia kata dia nak kahwin dengan orang ni, dan lepas tu dia dah kahwin, dah jadi isteri, lepas tu isteri dia kena kacau dengan orang lain. Kacau lah isteri aku nak kahwin satu lagi, contohnya. Ni tak ada kena dengan hidup yang mati. Okey. Macam tu ke jadi? Dia akan mempertahankan isteri dia kan, daripada dia kacau kan. Macam itu dengan sunnah. Kita dah buat sunnah, kita kena mempertahankan sunnah. Supaya sunnah tu tidak mati. Supaya sunnah tu terus hidup sampai ke akhir zaman, sampai ke Imam Mahdi, sampai ke Nabi Isa, sampailah dia merintah, sampailah habis, sampailah sebelum kiamat. Mempertahankan sunnah. Dan tanda, kata Al-Imam Qadi Al-Iyad, dia kata apa? Dan tanda mencintai Rasulullah ialah dengan memperjuangkan sunnahnya, mempertahankan syariatnya, bercita-cita untuk bertemu dengannya. Ini itu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. So kita ni kena pasang niat untuk kita ada rasa rindu nak jumpa dengan Nabi. Walaupun dekat atas dunia, macam mana nak jumpa? Kita boleh, ya Allah, aku nak mimpi jumpa Nabi. Ya Allah, aku nak mimpi jumpa Nabi. Ya Allah, aku nak mimpi jumpa Nabi. Kita tak mungkin secara yaqazah, sebab orang-orang yang berjumpa tahu tak yaqazah ni apa? Bukan Yahuda, bukan Yakuza. Yaqazah tu apa benda? Yaqazah ni berjumpa dengan Nabi secara nyata. Itu geng-geng macam Habib Omar Al-Hafiz mungkin boleh. Tapi kita kalau dapat dalam mimpi pun sudah cukup baik. Betul tak tuan-tuan? Kalau imam dapat jumpa mimpi dengan Nora Danish, lepas tu malam besok mimpi dengan Nabi, mana yang lagi best? Nora Danish? Nabi. Nabi. Sudah tentu Nabi. Sebab kita punya rindu sampai kita bermimpi, itu adalah sebagai tanda kita mencintai beliau. Tapi bukan sekadar kita rasa macam rindu dengan Nabi, lepas tu kita pakai jubah, pakai kopiah, mulut pergi cerca orang, mata pergi pandang yang tak baik, telinga pergi dengar yang tak baik, mengumpat. Itu bukan mempertahankan sunnah, itu punah. Dan yang terakhir, macam mana kita nak menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, iaitu dengan banyakkan berselawat. Kalau dalam solat Jumaat tu apa imam kata? Ayat Qurannya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul? Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Betul? Masa selawatlah kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi ni ada sangat banyak dia punya hadiah ataupun kelebihan. Bukan sekadar kita nak tunjukkan rasa cinta, tapi berselawat akan menyebabkan kita dapat sangat banyak kebaikan. Di antaranya Allah, yang Nabi sebut dalam hadis, siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya. Pandai. 10 kali. 10 kali selawat ni macam mana Allah selawat kepada kita? Sallallahu ala imam, sallallahu ala, bukan. Selawat kepada kita maknanya Allah berikan kita keberkatan. Allah berikan kita keberkatan dalam perbuatan kita, dalam umur kita, dalam tindak tanduk kita, dalam bercakap kita, dalam telinga yang mendengar.
So banyakkan selawat. Ada lagi kelebihan yang lain. Contohnya Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, "Faman kana aktsaruhum alayya salawatan, kana aqrabahum binni manzilah." Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, maka akan diberikan dia special tempat dekat dengan Nabi dekat hari akhirat besok. Nanti bila kita sebelum ditimbangkan amalan, kita nak tunggu ramai, kita ada telaga yang namanya pergi hang tuah. Bukan. Kautsar. Betul. Telaga Kautsar. Untuk apa telaga Kautsar tu ada, tuan-tuan? Untuk minum lah, takkan untuk kencing pula. Untuk minum lah. Sebab apa ada telaga Kautsar untuk diminum? Sebab hari akhirat sangat panas. Pernah dengar matahari sejikal? Pernah dengar kan? Jadi hari akhirat sangat panas. Bila sangat panas, kita memerlukan air. Bila ada air telaga Kautsar, kita nak minum sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita ni banyak selawat, Nabi akan kenal kita dekat akhirat besok. Ni umat aku ni. Tiba-tiba kita pula orang yang paling banyak selawat dekat kalangan orang tu. Nabi panggil untuk dekat dengan Nabi. Nampak tak? Nampak? Jadi perbanyakkan selawat. Dan orang yang banyakkan selawat ni juga, biasanya dia akan payah nak buat benda-benda yang keji, yang tak elok lah saya cakap. Ada seorang datang jumpa dengan saya, lepas tu dia cakap, macam mana kita nak berubah jadi baik? Lepas tu saya cakap, buat sunnah. Yang paling senang, selawat. Yang kedua, pakai kopiah. Yang ketiga, pakai jubah. Contohnya macam tu. Sebab apa? Ada tak kalau kita keluar pakai yang macam ini, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kita keluar jalan-jalan kat Petronas kan, nak isi minyak. Lepas tu kita pun isi minyak dekat pam nombor 10, sebelah nombor 11. Tarik isi minyak, amoy, pakai skirt. Kita yang pakai macam ni akan macam gini ke? Ataupun astagfirullahalazim. Segini. Tepuk dada tanya iman. Kalau kita pakai yang begini, automatik insya-Allah Allah akan jadikan kita astagfirullahalazim. Tapi kalau kita pakai yang hipster kan, cuma mati hitam contohnya kan. Lepas tu rambut naik atas kan. Lepas tu pakai slow jean ketat sampai bawah, pakai baju nak tunjuk first pack. Ni first pack tak ada six pack pun. Mata kita akan lebih menjunam kepada ke arah itu. Sebab pakaian sunnah ni dia ada keberkatan. Nampak? Faham tak? Okey. So dah pukul berapa ni? 11:42. Jadi dah dekat pukul 12. Saya rasa panjang saya bercakap, panjang saya bagi peringatan-peringatan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Omar Al-Hafiz kerana memberikan saya peluang untuk memberikan kalam yang mungkin tak seberapa ini. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Dan saya nak mohon kepada tuan-tuan, adik-adik untuk doakan saya perjalanan pada hari Rabu petang. Rabu pagi saya ngajar. Rabu petang saya akan pergi ke Kedah Darul Aman untuk urusan convocation. InsyaAllah balik pada hari Ahad. Saya minta kalau ada doa-doa kan, mana tahu Allah makbulkan. Doakan saya supaya perjalanan pergi dan balik selamat. Doakan saya supaya perjalanan dimudahkan urusan sampailah balik ke rumah insya-Allah. Sebelum akhir saya nak berikan kesimpulan. Kita orang Islam, maka kita kena hidup dengan syariat. Di setiap perbuatan kita ada risiko. Ingat fokus kat sini. Putih. Putih. Kita tak tengok pula. Hitam. Dia tengok pula. Okay. Di setiap perbuatan kita ada risiko. Di setiap risiko kita ada akibat. Di setiap akibat kita kena redha. Dan macam mana nak redha? Kita kena sabar. Dan orang yang sabar, Allah sebut dalam Quran, salamun ala ma sabartum. Bila nak masuk ke syurga, Allah sebut selamat datang bagi mereka-mereka yang sabar. Jadi sekian daripada saya. Aku qaula hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Minta maaf kalau ada masalah, ada benda-benda yang saya cakap silap, tolong diperbetulkan. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.